Didik TV KPM. Maknanya cikgu, kalau kita nak buat aktiviti seharian seperti bekerja, nak pergi kedai dan sebagainya, semua diancam cikgu ya? Ya. Baik, jadi murid-murid untuk segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Baiklah, mari kita bincangkan usaha menangani ancaman komunis. Komunis telah melakukan banyak kekacauan. Jadi apa tindakan kerajaan pada masa itu? Kerajaan British ada 9 usaha menangani ancaman komunis. Okey, yang pertama ialah penguatkuasaan undang-undang darurat. Jadi apa yang British lakukan dengan menguatkuasakan undang darurat ialah menahan individu yang disyaki terlibat dalam komunis. Mengenakan hukuman berat kepada mereka yang didapati atau disyaki terlibat dengan komunis. Mengenakan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati kepada mereka yang mempunyai senjata api. Mengharamkan PKM dan parti politik radikal. Parti politik radikal ni parti berhaluan kiri atau bahasa mudahnya parti pembangkang pada masa itu. Dan menangkap pemimpin radikal seperti Ahmad Bustamam untuk menyekat pengaruh komunis dan ancaman komunis di tanah Melayu. Okey, yang kedua ialah pemerkasaan pasukan keselamatan. Disebabkan komunis ini meluaskan ancamannya ke seluruh negara, jadi kerajaan British memperkukuh pasukan keselamatan dengan menubuhkan pasukan keselamatan dari polis, tentera dan sukarelawan. Kalau polis ada cawangan khas. Cawangan khas ni macam perisik. Yang mereka ni cawangan khas ni ada yang menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat tentang komunis. Special Constable, polis hutan dibentuk untuk meronda, untuk memerangi komunis kerana mereka tahu tentang selok-belok hutan. Polis wanita pun ada. Polis juga. Wanita ni ditubuhkan untuk memastikan komunis ini terputus hubungan dengan penduduk. Dan Senoi Prak. Senoi Prak ni ialah pasukan polis dalam kalangan orang asli dari suku kaum Senoi. Jadi orang asli ni dia mahir dengan hutan, selok-belok hutan. Jadi British mengerahkan mereka supaya memerangi komunis dan memberi maklumat tentang komunis kepada British. Maksudnya orang asli pun bersama-sama dengan kerajaan British untuk memerangi komunis. Dan pasukan British juga membentuk pasukan Askar Melayu yang kita memang tahu. Askar Melayu ini ditubuhkan untuk memerangi ancaman-ancaman daripada komunis ketika itu. Dan selain daripada pasukan Askar Commonwealth. Askar Commonwealth ni askar yang didatangkan daripada negara-negara jajahan British. Contohnya Britain, New Zealand. Jadi mereka ni datang ke tanah Melayu untuk membantu askar-askar Melayu ini memerangi komunis. Dan Sarawak Rangers. Pada masa ini Sarawak masih lagi menjadi jajahan British. Jadi Sarawak Rangers pun ditubuhkan dalam kalangan orang-orang Iban. Baik. Jadi orang Iban ni dia ada semangat yang kuat, agi hidup, agi ngelaban kan. Jadi mereka ni memegang slogan tu untuk memerangi komunis. Walau bagaimanapun terdapat juga sukarelawan iaitu Home Guard. Mereka ni sukarelawan yang menjaga kampung-kampung. Sebab komunis ni, mereka ni tinggal di dalam hutan. Jadi mereka ni mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan penduduk-penduduk kampung. Jadi penduduk kampung ni mengadakan sekatan-sekatan untuk memutuskan hubungan dengan komunis. Okey, ini ialah antara pemerkasaan pasukan keselamatan oleh British semasa ancaman komunis. Kerana pasukan keselamatan diperbesarkan untuk menjaga keselamatan seluruh negara. Sebab komunis ni dia berkembang di seluruh negara, bukannya di satu-satu negeri sahaja. Okey. Seterusnya ialah ni gambar. Ni askar-askar Melayu, pejuang-pejuang tanah air pada zaman dulu yang menjaga keselamatan negara. Tengok ini kaum wanita tadi. Pasukan Home Guard yang sangat berani mengangkat senjata. Hebat kan? Wow, hebat cikgu. Okey, seterusnya pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Kad pengenalan pada 23 Julai 1948 untuk mengawal pergerakan penduduk. Lelaki, wanita dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas dikehendaki mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Kad pengenalan ini untuk membezakan
orang biasa dengan komunis. Maksudnya kalau orang biasa dia ada kad pengenalan. Dan untuk pengetahuan Aiman dan penonton serta murid-murid di rumah, kad pengenalan yang kita gunakan itu sekarang, okey, dia asasnya daripada kad pengenalan yang diperkenalkan semasa ancaman komunis. Okey. Kad pengenalan kita, IC kita, yang sekarang kita gunakan tu asasnya daripada kad pengenalan semasa ancaman komunis dahulu. Okey, baiklah, seterusnya. Rancangan BRICS. Rancangan BRICS ini diperkenalkan oleh BRICS untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuan. Apa itu rancangan BRICS? Okey, rancangan BRICS ini ialah penubuhan kampung baru, iaitu penempatan semula yang dilengkapi dengan kemudahan tempat tinggal, bekalan elektrik, air paip, sekolah dan kemudahan kesihatan. Kampung baru ni maksudnya kampung-kampung di pinggir hutan. Kan saya kata tadi kampung-kampung di pinggir hutan, di kawasan-kawasan tepi hutan, di penduduk-penduduk setinggan itu dikumpulkan semula di sebuah kampung namanya Kampung Baru. Sebab nak memutuskan hubungan dengan Min Yuan. Siapa itu Min Yuan? Min Yuan ni ialah ejen-ejen komunis. Oh. Dia dalam kalangan rakyat biasa, yang rakyat biasa, tetapi dia memberi bantuan makanan, senjata, ubat-ubatan kepada komunis. Sebab tu komunis dia boleh hidup walaupun dalam hutan, sebab dia ada banyak Min Yuan yang memberi mereka bekalan. Min Yuan ni kalau bahasa mudah macam spy dia yang bagi dia bantuan. Jadi BRICS ni macam mana dia nak menyekat komunis daripada mendapat semua bekalan tu, dia kena memutuskan hubungan penduduk-penduduk tempatan PKM tadi dengan Min Yuan. Min Yuan ni dia bukanlah komunis, tapi dia mempunyai hubungan baik dengan komunis. Sebab itulah dia menjadi satu aset ataupun ejen untuk membekalkan semua keperluan kepada komunis. Okey. Ini ialah suasana kampung baru. BRICS telah memberi kemudahan supaya penduduk-penduduk tadi boleh hidup dengan baik di kampung baru, di kawasan yang baru. Okey, tawaran pengampunan. Kerajaan British memberi tawaran pengampunan kepada komunis-komunis supaya menyerah diri dan dia akan diberi pengampunan dengan menampal poster, menyebarkan risalah supaya komunis menyerah diri. Okey, kita dah tengok beberapa usaha British tadi. Kita tengok macam mana murid-murid boleh faham dengan usaha-usaha British tadi. Okey, kita cuba untuk jawab soalan. Okey, apakah tujuan pengenalan kad pengenalan dan pendaftaran kebangsaan? Okey, siapa yang boleh jawab? Okey, kita bagi Syafiqah. Syafiqah dulu, Ain. Kita bagi Syafiqah dulu. Okay, Syafiqah, cuba jawab, Syafiqah. Tujuan pengenalan kad pengenalan dan pendaftaran kebangsaan digunakan untuk mengawal pergerakan penduduk dan memudahkan British mengenal pasti individu yang terlibat dengan komunis. Okey, terima kasih Syafiqah. Terima kasih. Jawapan yang baik. Kita bagi 1 bintang untuk Syafiqah. Okey. Okey, kita tengok jawapan yang kita boleh jadi rujukan. Okey, tujuan pengenalan kad pengenalan dan pendaftaran kebangsaan ialah bagi memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Okey, seterusnya. Okey, mengapakah Roden BRICS menubuhkan pertempatan baru yang dikenali sebagai Kampung Baru? Okey, cuba jawab, Iman atau Ain? Siapa boleh jawab? Okey, Iman cuba jawab, Iman. Untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuan dan menyelakkan pelibatan rakyat dengan komunis. Okey, terima kasih Iman. Jawapan yang baik. Kita bagi 1 bintang untuk Iman. Okey, terima kasih baik. mencuba. Okey, kita tengok contoh jawapan. Murid-murid di rumah pun boleh rujuk jawapan yang cikgu sediakan ni. Okay, Roden BRICS menubuhkan pertempatan baharu yang dikenali sebagai Kampung Baru bertujuan untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuan. Okey, seterusnya. Terima kasih kepada murid-murid yang cuba menjawab. Okay, kita sambung lagi. Ada 9 usaha tadi kan? Okey, kita dah selesai tadi 5. Okey, kita tengok usaha yang ke-6. Kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Penduduk berbilang kaum diseru supaya mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa.
Pelaksanaan kempen dapat menggalakkan interaksi kaum. Maknanya semua kaum, Melayu, Cina, India bersama-sama bukan meraihkan, maksudnya menyokong kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Okey Aiman, siapa penjahat dia tu? Penjahat dia komunis. Pandai pun. Okey, 5 bintang untuk Aiman. Cikgu, terima kasih, Cikgu. Maksudnya penjahat itu komunis, maksudnya rakyat semua digesa supaya melawan komunis. Okey, seterusnya perintah berkurung. Tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu dikenakan terhadap penduduk yang enggan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membantras ancaman komunis. Maknanya ada penduduk yang masih berdegil, keluar rumah sesuka hati. Jadi penduduk-penduduk inilah yang akan diarahkan untuk berkurung di rumah untuk mengelakkan ancaman komunis, mengelakkan pembunuhan, penculikan dan sebagainya. Jadi British melaksanakan perintah berkurung. Perang saraf. Okey, perang saraf ni ialah bukanlah perang yang tembak-tembak, bunuh-bunuh, bukan. Maksudnya dia secara psikologi, perang psikologi iaitu memenangi hati dan fikiran rakyat. Sebab rakyat ni dah sengsara, diancam oleh komunis. Jadi apa tugas British? Okey, pada masa itu, Pesuruhjaya Tinggi British pada masa itu Sir Gerald Templar telah memenangi hati dan fikiran rakyat dengan mengadakan lawatan ke kampung-kampung. Maksudnya pujuk rakyat supaya sama-sama bersama British untuk menentang komunis. Melonggarkan syarat kewarganegaraan. Maksudnya lebih ramai orang Cina, orang India menjadi warga negara Tanah Melayu supaya lebih ramai rakyat akan menentang komunis. Kemudian mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Maksudnya untuk mengukuhkan kuasa British. Menawarkan hadiah wang tunai kepada sesiapa yang menangkap komunis. Memenangi kepercayaan orang asli. Orang asli ni dia tinggal di kawasan hutan. Jadi British kena pandai memenangi hati orang asli. Memajukan perkhidmatan penerangan iaitu memajukan radio. Radio ni sebagai saluran komunikasi yang paling penting. Zaman dulu tadi internet langsung tak ada. Zaman dulu TV pun terhad. Jadi media yang ada pada masa itu ialah radio. Untuk menyampaikan maklumat. Jadi radio ni menyampaikan maklumat tentang kekejaman komunis. Kemudian memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan hitam ialah kawasan yang macam mana? Kawasan berisiko yang berisiko. Susah nak bagi ayat. Okey, kawasan yang berisiko dengan ancaman komunis. Kawasan putih pula kawasan yang bersih daripada ancaman komunis. Okey, seterusnya rundingan baling. Okey, ini ialah usaha terakhir British untuk memerangi kegiatan komunis pada masa itu. Tunku Abdul Rahman mengadakan pertemuan dengan PKM di sekolah Inggeris Baling. Sebab itu namanya rundingan baling. Tunku Abdul Rahman meminta Chin Peng. Chin Peng inilah ketua komunis pada masa itu untuk membubarkan PKM. Maksudnya membuat rundingan dengan cara yang baik, dengan cara perbincangan supaya PKM ini dibubarkan, meletak senjata dan menyerah diri. Namun, Chin Peng ini berdegil dan berkeras supaya PKM ini diakui sebagai parti politik yang sah. Dan Tunku Abdul Rahman mengambil langkah untuk tidak menerima permintaan PKM. Kalau dia terima, nanti dia akan bertanding dalam pilihan raya dan dia sangat bahaya kalau dia menjadi parti politik yang sah. Dan rundingan ini gagal. Okey, murid-murid, jadi cikgu dah terangkan 9 usaha kerajaan British untuk memerangi komunis. Okey, kita nak uji murid lagi. Kita nak bagi murid faham betul dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, apakah usaha-usaha British untuk memenangi hati dan fikiran rakyat? Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, siapa dia? Silakan. Okey, cikgu. Kita nak pilih siapa, cikgu? Ain. Silakan, Ain. Ain, cuba jawab, Ain. Usaha-usaha British untuk menangani hati dan fikiran rakyat ialah mengadakan lawatan di kampung-kampung, melonggarkan syarat kewarganegaraan, mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, menawarkan hadiah wang tunai dan memenangi kepercayaan orang asli. Okey, terima kasih, Ain. Tepat jawapan Ain itu ialah usaha-usaha British memenangi hati dan fikiran rakyat melalui perang saraf. Okey, kita bagi 1 bintang untuk Ain. Baiklah, cikgu.
Seterusnya cikgu. Okey, ada tak yang nak cuba nak jawab untuk soalan ni? Ada tak yang nak cuba nak jawab murid-murid di talian? Okey, kita boleh pergi pada soalan seterusnya cikgu. Okey, sebelum tu kita nak tengok dulu jawapan yang mungkin boleh dijadikan rujukan murid-murid di rumah. Apakah jawapan yang sesuai untuk tajuk ini? Okey, usaha-usaha British untuk menenangi hati dan fikiran rakyat adalah dengan mengadakan lawatan di kampung-kampung, melonggarkan syarat kewarganegaraan, mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, menawarkan hadiah wang tunai dan memenangi kepercayaan orang asli. Okey. Kita nak tengok soalan lagi. Apa yang kita boleh kukuhkan lagi pemahaman murid untuk usaha-usaha kerajaan British ini? Okey, nyatakan sebab rundingan baling menemui kegagalan. Siapa nak cuba jawab? Silakan. Iman ataupun Syafiqah? Okey. Kita minta Iman lah jawab dulu. Kita bagi peluang Iman jawab dulu. Okey, Iman, cuba jawab Iman. Sebab rundingan baling gagal ialah Tunku Abdul Rahman enggan menerima syarat Ketua Komunis Chin Peng untuk mengiktiraf PKM sebagai parti politik yang sah. Okey, terima kasih Iman dengan jawapan yang baik. Okey. Okey, baik cikgu. Berapa markah kita nak bagi? Kita bagi Iman 1 bintang. 1 bintang. Okey, baik cikgu. Okey, kita tengok jawapan yang boleh murid-murid di rumah tengok apakah jawapan untuk soalan ini. Kegagalan rundingan baling disebabkan Tunku Abdul Rahman enggan menerima syarat Ketua Komunis Chin Peng untuk mengiktiraf PKM sebagai politik yang sah. Jadi, cikgu dah terangkan 9 usaha British menangani ancaman komunis. Jadi bersemangat pula saya ni cikgu bila dengar apakah langkah kerajaan untuk menangani komunis. Baik cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh cikgu? Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dengan perkongsian yang lebih menarik selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.